وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الدعاء المجاهدين اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Al-Mudir di majlis kita pada malam ini yang saya kaji barisan video atau isyarat kalau ada dan juga jawatan kuasa Pusat Islam dan kuasa Pemimpin Belajar seluruhnya adik-adik muslimin dan muslimat yang kuat dan akhwat kepada Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Ta'ala yang mempertemukan kita pada malam ini di dalam majlis yang baik, majlis ilmu, dan Allah Ta'ala mempertemukan juga kita di dalam tempat yang baik, iaitu dalam rumah Allah, dalam masjid ini. Dan mudah-mudahan pertemuan kita ini dapat berkati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, kita juga bertemu alhamdulillah kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Ta'ala yang mengizinkan kita untuk menjejakkan diri kita kepada di dalam tahun baru. Jadi saya ucapkan happy new year lah. Happy new year, selamat tahun baru. Jangan tak tahu pula kita baru sahaja masuk hari yang kedua bagi tahun hijrah yang baru, iaitu tahun 1400 betul 1430 tahun hijrah. Alhamdulillah. Baik, dari rahmat Allah Ta'ala sekalian. Bila kita cakap tentang hijrah ni, bila usia wanita itu cakap tentang hijrah, saya tak fikir nak cakap apa dengan dia sekalian. Takkan nak cerita buat hijrah, rasanya pada darjah 1 atau pada tadika salah kita buat hijrah dah. Daripada kecil-kecil lagi kita dengar ngaji satu Muharram September Pulaan betul kan? Anak gila tak sedap, kau tak sedap, sedap lagi kita tersedari. Saya tahu saya betul-betul tidak. Baik, daripada kecil kita ada dikatakan tentang ma'al hijrah, satu proses perpindahan penghijrahan Nabi SAW dan para sahabat daripada Mekah ke Yaman. Akan dia nak cerita benda yang sama, adik-adik semua tahu. Sebab perpindahan dakwah Nabi SAW, Nabi berdakwah dan Nabi ditekan. Hadiah daripada tekanan demi tekanan yang dijemputkan kepada Nabi SAW dan para sahabat adalah menyebabkan Allah Ta'ala memerintahkan Nabi SAW dan para sahabat untuk berhijrah, mengeluarkan diri mereka daripada Mekah, pergi ke satu medan dakwah yang baru di Yaman yang kemudian dinamakan Madinatul Munawwarah. Itu cerita dia, sekian sekali. Kalau nak kita buat sejarah lah, sejarah hijrah itu je. Baik, tapi apa yang paling penting sebenarnya? Kenapa dinamakan setiap kali sambutan hijrah kita panggil kita namakan dia sebagai ma'al hijrah. Proses perpindahan Nabi SAW dan para sahabat itu namanya hijratul Rasul, iaitu hijrah Rasul. Tetapi bila kita menyambut dalam tahun baru, dinamakan ma'al hijrah. Ma'a maknanya bersama-sama. Bila disebut ma'al hijrah, maka bersama-sama dengan hijrah. So, apa artinya ma'al hijrah pada diri kita selain pada artinya memberikan kita cuti? Apa artinya selain daripada ma'al hijrah kita bercuti? Maksud cuti lah. Baik, sudah pasti ada pengajaran-pengajaran yang tertentu yang tersirat di dalam ma'al hijrah. Setiap kali kita menyambut tahun baru hijrah ini, mesti ada pengajaran-pengajaran yang kita nak ambil tahu. So pada malam ini kita tak berminat nak kita dalam proses hijrah Nabi SAW. Sebab perkara itu adik-adik sudah tahu. Adalah lebih baik pada malam ini sekali kita bercakap apa pengajaran-pengajaran yang kita dapat belajar dari proses hijrah. Baik, yang mana kita lihat proses hijrah Nabi SAW adalah satu proses bagaimana Nabi SAW untuk membuka satu lembaran sejarah baru dalam Islam. Sebab itu dalam proses menetapkan tarikh pertama kalender Islam ketika zaman Sayyidina Umar Al-Khattab telah menerima 3 cadangan. Yang pertama, para sahabat mencadarkan supaya tarikh permulaan kalender Islam itu diletakkan pada tarikh kelahiran Nabi SAW. Sayyidina Umar tak setuju.
Sebab tindakan ini seakan-akan tindakan orang-orang Nasrani yang telah meletakkan kalender mereka, tahun pertama kalender mereka pada tahun kelahiran Nabi Isa AS. Baik, yang kita panggil kalender Mas sekarang yang kita berpakai 2000. Baik, kalau apa? 15 kan? Kalau tahun ibu, tahun masih ibu kau tak payah. Baik, yang kedua, ada sahabat yang mencadangkan supaya tarikh permulaan kalender Islam itu diletakkan pada tarikh turunnya wahyu yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tetapi Sayyidina Umar tak menerima cadangan yang ketiga, iaitu tarikh permulaan hijrah, keluarnya dari tarikh tahun di mana Nabi keluar daripada Mekah ke Madinah itu sebagai kalender pertama umat Islam. Jadi ada kekeliruan sebelum ni, orang kata 1 Muharram itu tarikh permulaan. Dalam hadis itu 1 Muharram itu permulaan itu pun ada kekeliruan, bukan tarikh 1 Muharram itu Rasulullah mula hijrah. Nabi hijrah pada bulan Safar. Nabi mula hijrah pada bulan Safar dan Nabi sampai ke Madinah pada bulan Rabiul Awal. Tetapi kalender tahun yang pertama kalender Islam itu diambil pada bulan Muharram tahun tersebut. Faham? Muharram Safar kan, Muharram Safar. Nabi hijrah bulan Safar. Tapi tahun yang pertama hijrah itu dinamakan pada diletakkan batu asasnya pada 1 Muharram, tahun di mana Nabi memulakan hijrah. Baik. Jadi perintah Allah Taala kepada Nabi SAW seperti yang disebut dalam surah An-Nisa ayat 100, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah. Dan sesiapa yang berhijrah pada jalan Allah semata-mata untuk membela dan menegakkan Islam, nescaya dia akan mendapati di bumi Allah Taala ini terdapat rezeki yang banyak dan juga rezeki yang banyak dan juga luas. Dan Allah Taala menceritakan tentang satu perintah Allah Taala supaya Nabi dan para sahabat berhijrah kerana di luar daripada kota Mekah terdapatnya rezeki kepada dakwah Islam yang mana. Kenapa Sayyidina Umar letak satu hijrah? Tarikh hijrah itu pada tarikh bukaan keluarnya Nabi daripada Mekah ke Madinah, kerana di sinilah titik kegemilangan umat Islam bermula. 13 tahun yang pertama dakwah Nabi SAW tidak dapat sambutan sangat, bahkan mendapat tekanan yang hebat. Dan dapat tekanan yang hebat bukan bermakna tak ramai yang nak bertemu dengan Rasulullah, ramai saja yang nak beriman dengan Rasulullah, tetapi ramai yang takut dengan ancaman-ancaman yang dibuat oleh musuh-musuh Islam di kalangan pemimpin Quraisy. Mereka takut tengok apa yang berlaku pada Bilal bin Rabah, yang berlaku pada Ammar bin Yasir dan sahabat-sahabat yang lain. Mereka takut, jadi mereka tak beriman. Jadi dakwah Nabi ketika tidak berkembang. Jadi bila Nabi memulakan proses hijrah daripada Mekah ke Yathrib menjadi negara Islam Madinatul Munawwarah, dan kemudian menjadi negara yang makmur, berjaya dalam siri-siri peperangannya daripada perang Badar, walaupun kalah dalam perang Uhud, kemudian menang dalam siri peperangan yang seterusnya, akhirnya membawa kepada penegakan proses Fathul Mekah, menakluk semula kota Mekah. Daripada Nabi kena halau daripada kota Mekah, Nabi kembali semula menakluk kota Mekah. Selepas itu Nabi wafat. Hasil daripada selepas wafatan Nabi SAW, kita lihat Islam berkembang. Akhirnya Islam berjaya meruntuhkan Empire Parsi, dan kemudian Islam meruntuhkan Empire Rom. Sampai satu ketika pada zaman Khilafah Turki Uthmaniyah, Islam telah memerintah 2/3 daripada dunia ini. Kemuncak kehebatan Islam, Empire Islam, sehingga Islam dapat memerintah 2/3 dunia ini, bermula dari mana? Bermula daripada tarikh hijrah Nabi SAW. Sebab itu proses hijrah itu proses yang besar. Jadi apa pengajaran yang kita nak ambil? Jadi jangan pula kita kata kita pun nak berhijrah, malaslah nak belajar mindset, pun nak hijrah, pergi belajar dekat UK contoh itu tak dipanggil hijrah. Hijrah tidak lagi berlaku hijrah perpindahan satu tempat ke satu tempat selepas proses hijrah Nabi SAW, seperti mana yang disebut dalam hadis Sahih Bukhari, yang mana Nabi SAW menyatakan la hijratun ba'da al-fath wa la ijtihadu wa niyah. Nabi kata tak ada lagi hijrah selepas al-fath, proses pembukaan kota Mekah. Nabi daripada Mekah pergi ke Madinah, Nabi tegakkan negara Islam Madinah, kemudian negara Islam Madinah jadi kuat, berlaku satu proses Fathul Makkah, pembukaan semula kota Mekah. Nabi takluk semula kota Mekah. Nabi kata tak ada lagi hijrah ba'dal fath, sesudah pembukaan kota Mekah ini tak ada lagi hijrah.
Jadi jangan pandai-pandai kalau nak pergi hijrah paling dah. Nah, itu dah terpanggil hijrah, tetapi hijrah yang tinggal kepada umat Muhammad SAW adalah dan jihad buaniyah, iaitu tinggal hijrah kita yang sekarang ni, Nabi tinggalkan kepada kita. Yang pertama, hijrah dari sudut jihad. Yang kedua, hijrah dari sudut niat. Nah, ini yang kita nak bahas pada malam ini. Yang dikatakan jihad, jihad daripada perkataan jahadah, iaitu kesungguhan. Jihad ada dua elemen dalam jihad. Yang pertama bersungguh-sungguh, yang kedua bersusah payah. Dalam proses kita menuntut ilmu juga dikira sebahagian daripada jihad fisabilillah. Adik-adik tengah berjihad. Tengah berjihad, itu ada tak jihad? Payah pun belajar ni. Payah belajar ni pun tak payah. Bapak belajar 3 pagi buat assignment. Sambil buat assignment sempat lagi main Facebook. Payah. Ingat senang tu main Facebook ni. Kemudian kat kelas mengantuk pula kan. Nak kena hafal formula kimia tu, H2O, campur C2O, ada situ kan. Kalau kimia kan ada CO2. Tak ada nak test. Kan? Buat nak hafal formula ni. Jihad lah tu. Yang pertama perlu kesungguhan. Belajar kita kesungguhan. Yang kedua mesti susah payah. Itu dikatakan ilmu jihad. Jadi jihad yang ada pada umat Islam pada hari ini adalah jihad ni. Hijrah dari sudut jihad. Jihad dalam konteks Malaysia ni tak sesuai lah. Kalau konteks Malaysia ni kita sebut jihad vital. Jihad peperangan dalam konteks Malaysia tak sesuai. Dalam konteks Malaysia ini yang sesuai adalah jihad yang disebut kita belajar memerangi kejahilan dalam diri kita dan juga memerangi kejahilan dalam masyarakat kita. Kalau kita cakap kat Palestin, konteks jihad dia berbeza. Di Palestin, di Syria kita cakap tentang konteks jihad yang berbeza. Dan di Malaysia kita cakap tentang konteks jihad yang lain. Yang kedua, jihad hijrah yang ada pada umat Muhammad sekarang adalah hijrah dari sudut niat. Maka hijrah yang ada pada hari ini adalah proses hijrah, iaitu kita niatkan diri kita daripada menjadi seorang yang tidak baik menjadi seorang yang lebih baik, dan menjadi seorang yang baik kepada yang lebih baik. Dan pastikan hijrah niat kita itu tidak terikat dengan tempoh waktu. Ma'al hijrah satu Muharram dia startlah azab baru. Bila 1 Januari pun macam-macam azab baru. Tak perlu tunggu azab baru. Azab sentiasa ada. Azab sentiasa ada di sini. Baik. Azab ni tak perlukan perubahan niat, dia tak perlukan tempoh masa nak tunggu 1 hijrah. Nantilah tak perlu. Maknanya hijrah yang nanti hijrah yang tinggal pada kita adalah proses hijrah niat. Tak kira lah kita sebagai apa pun, kita mesti berusaha menjadi lebih baik. Kalau dulu kita seorang yang kurang menjaga solat, kita nak hijrah menjadi seorang yang menjaga solat. Dan jaga solat, kita nak hijrah lagi daripada solat bersendirian, nak kita lanjutkan diri kita solat berjemaah. Dah solat berjemaah, nak lagi kita baikkan diri kita solat kita daripada kurang khusyuk kepada lebih khusyuk. Itu kita katakan hijrah dari sudut niat. Kalau dulu kita seorang yang tidak sempurna untuk aurat kita, maka kita nak hijrah kepada untuk orang yang sempurna. Tak kisahlah nak pakai tudung Farida ke, Faridun ke, Berhaya ke, Dr. Muayya ke, tak kisah. Yang penting untuk orang. Kan? Nah ini dulu macam-macam mesej kan. Boleh tanyalah, boleh sinilah, campur tanyalah. Yang penting untuk orang. Baik. Kalau dulu kita seorang yang malas, kita hijrah jadi seorang yang rajin. Kalau dulu kita suka buat assignment last minute, sekarang mudah-mudah. Kita hijrah jadi dapat assignment, hari ni dapat assignment, semalam dah buat. Oh, dahsyat tu. Hari ni semalam dah buat. Dahsyat tu. Dan kita nak hijrah. Kalau dulu kita, ialah kita kaki merokok, kita nak hijrah lah, kaki merokok. Ada seorang pelajar lelaki, macam ni bagus lah. Baru-baru ni dia ada SMS tak nak lah. Dia juga ada SMS, dia kata dia ada melanggar nazar. Dia nazar nak pergi merokok. Kali dia tak langgar nazar itu. So apa kita buat? So ada lah bagi nasihat sikit. Tapi bagus. Kalau dia ada macam mana nak cakap, orang tu baguslah. Teruskan niat dia untuk hijrah berhenti merokok. Kalau orang kata, sebab rokok ni ada sebut ke larangan dalam Quran? Ada. Larangan merokok dalam Quran ada. Ya, tak ada. Confirm. Ada. Kita bertaruh lah. Taruh.
lebih boleh ke lagi. Saya jadi hilangkan Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wala tulqu bi'aydikum ila tahlukah, jangan campakkan diri kamu dalam lubang kebinasaan. Itu larangan secara umum, jangan campakkan diri kamu ke lubang kebinasaan. Sekarang fikir sendiri lah, merokok tu membawa kepada kebahagiaan atau kebinasaan. Kalau rasa kebahagiaan, ya ada yang tak ada dengan merokok. Tapi kalau agak merokok tu membahayakan kesihatan diri sendiri, membahayakan kesihatan orang yang duduk di sekeliling kita, itu membawa kepada kebinasaan. Tinggal saja lah. Okey, baik. So, apa yang kita nak cakap tentang hijrah Nabi SAW? Bawa Fatimah tadi. Nak ceritakan tentang pengajaran yang kita dapat dari hijrah Nabi SAW. Jadi malam ini saya nak bahaskan ada 5 pengajaran yang kita ambil. 5 pengajaran yang kita ambil daripada hijrah Nabi SAW. Yang pertama, bila bab hijrah, tak kira lah kita nak hijrah bab jihad ataupun kita nak hijrah tentang bab niat. Yang pertama, Nabi ajar kita supaya kita berancangan dan berstrategi, tersusun dalam mengajar perancangan dan strategi. Baik, kita bercakap tentang hijrah Nabi SAW, tetapi kita tidak pernah bahas secara mendalam bagaimana hijrah Nabi SAW itu disusun. Baik, dakwah Nabi dan hijrah Nabi bermula apabila berlaku persidangan Darun Nadwah. Persidangan Darun Nadwah adalah persidangan ahli-ahli parlimen. Nama tu juga ada ahli parlimen. Ada zaman-zaman ahli-ahli parlimen Quraisy, mereka buat satu sidang bagaimana nak kekang dakwah Muhammad ini. Jadi satu cara pertama masukkan Muhammad ini dalam penjara ISA. Tak setuju. Dia tak setuju. Ahli parlimen tak setuju masukkan Muhammad dalam penjara, nanti pengikut-pengikut dia buat demonstrasi sebabkan dia. Yang kedua, jangankan Muhammad ini buang daerah. Buang daerah pun tak setuju. Nanti Muhammad punya kekuatan kat daerah lain dia akan serang kita. Jadi timbul cadangan yang ketiga supaya Muhammad itu dibunuh. Maka ketika itu sidang parlimen tidak setuju supaya Muhammad dibunuh. Maka datanglah arahan Allah Ta'ala untuk Nabi SAW keluar berhijrah daripada Mekah yang lain. Baik, di sini saya nak sebut kepada saudara-saudara sekalian. Yang pertama, pengajaran pertama, perancangan. Pengajaran yang kedua, merancang pergerakan hijrah kita. Yang kedua nak sebut, nanti saya sebut yang pertama dan kedua sekali, iaitu pentingnya teamwork dalam kita menjayakan misi. Baik, kita tengok kisah Nabi SAW. Ketika Nabi dapat maklumat bahawa orang-orang Quraisy nak membunuh Nabi SAW, perkara yang pertama Nabi buat adalah Nabi pergi merancang perjalanan dakwah, perjalanan hijrah. Yang pertama, Nabi pergi ke rumah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nabi pergi ke rumah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq untuk merancang perjalanan dakwah dan perjalanan hijrah. Ketika itu waktu tengah hari. Kenapa Nabi pilih waktu tengah hari? Sebab ketika itu banyak spy tengah mengintip pergerakan Nabi. Tapi orang Arab ni dia ada tabiat dia. Waktu tengah hari sebab dia tanah Arab panas. Kalau siapa yang pernah pergi umrah dia tahulah panas. Waktu dulu je sampai dekat 40 Celsius panas. Waktu tengah hari orang Arab biasanya tidur. Jadi Nabi pilih strategi Nabi pilih waktu tengah hari ketika orang Quraisy sedang tidur. Nabi pergi ke rumah Sayyidina Abu Bakar untuk mengelakkan kesan boleh tutup. Dan ketika itu Nabi tutup kepala Nabi dengan kain tutup. Strategi. Bila sampai di rumah Sayyidina Abu Bakar, Nabi yang kedua, strategi Nabi hazar, berhati-hati. Nabi cakap kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, keluarkan orang-orang yang tidak berkenaan daripada engkau. Sehinggalah Sayyidina Abu Bakar menurut jaminan, ya Rasulullah, semua ini adalah orang-orang kita, iaitu orang-orang Islam. Keadaan selamat, baru Nabi masuk, Nabi merancang perjalanan hijrah. Baik, malam ketika hijrah. Malam ketika hijrah itu rumah Nabi SAW tidak kebun. Dan rumah Nabi SAW tidak kebun. Baik. Ada riwayat mengatakan ketika itu Nabi meletakkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib untuk menggantikan tempat tidur Nabi SAW. Di sini ada khilaf ulama, ada ulama yang setuju, ada ulama tak setuju. Tak apa. Benda itu kita bahas. Cuma nak bahaskan isu strategi. Nabi letakkan Sayyidina Ali di tempat tidur. Kemudian ketika Nabi nak keluar daripada hijrah, ketika itu rumah Nabi SAW kena ke.
Nabi buat apa? Berdoa dia. Allahumma barik lana. Ini ajar. Rasulullah kita pasti Allah baca surah Yasin ayat 9. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Nah, ditembus dengan izin Allah Taala semua orang umat Nabi tertidur. Wa ja'alna min baini aydihim saddan, kami jadikan di hadapan mereka tembok dan di belakang mereka tembok, dan kami tutup penglihatan mereka dan mereka tidak dapat melihat. Nabi tembus semua tertidur. Tak jadi malam terakhir pakai. Malam yang akan fly kan? Dirokok kan? Terakhir pakai. Tidak pakai video lah. Baik. Kemudian Nabi pun keluar, Nabi keluar. Baik, ini strategi Nabi. Ini Mekah. Yathrib terletak di utara Mekah. Nabi tak ikut direct jalan highway ini daripada Mekah ke Yathrib. Kenapa? Kenapa Nabi tak ikut direct highway ini? Yalah, sebab teman itu tak di highway. Nabi tak terus pergi direct dah. Maksudnya Nabi tak terus pergi direct. Nabi tak terus pergi ke utara, Nabi berpatah ke selatan. Strategi berpatah ke selatan. Nabi bermalam di dua tur selama 3 malam. Nabi bermalam di dua 3 malam. Kenapa? Ketika orang Quraisy ni terjaga daripada tidur, mereka tengok Sayyidina Ali yang menggantikan tempat tidur, mereka terus kejar Nabi SAW, mereka terus pergi ke utara. Strategi. Nabi pergi ke selatan. Di Gua Sur. Dalam Gua Sur pula Nabi bukan cuma keluar saja. Nabi duduk 3 malam itu dengan strategi. Apa strategi seterusnya? Nabi arahkan seorang sahabat Nabi SAW, namanya Abdullah bin Abu Bakar, anak kepada Sayyidina Abu Bakar ini, diarahkan Nabi SAW tiap-tiap malam ketika orang Quraisy tidur, keluar daripada Mekah pergi ke Gua Sur. Tugas Abdullah bin Abu Bakar ini untuk sampaikan maklumat perkembangan tentang musuh. Tiap-tiap malam dia pergi, sebelum subuh dia patah balik. Jadi Nabi sentiasa update maklumat. Yang ketiga, Nabi arahkan seorang sahabat namanya Amir bin Fuhairah. Amir bin Fuhairah ni orang suruhan daripada Sayyidina Abu Bakar. Tugas Amir bin Fuhairah apa? Tugas Amir bin Fuhairah adalah mengembala kambing sepanjang daripada kota Mekah ni ke dua kota digembala kambing. Apa tujuannya? Untuk tutup jejak tapak kaki Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar dan juga Sayyidina Abdullah bin Abu Bakar. Nak tutup sebab jalan padang pasir kan, nak tutup. Strategi. Baik. Seorang lagi peranan wanita, disebutkan peranan wanita dalam hijrah. Ada juga Asma binti Abu Bakar. Tugas Asma adalah ikut abang dia pergi bawa penggalan makanan kepada Nabi di Gua Sur. Dan lepas 3 hari keadaan clear. Keadaan dah clear, Nabi SAW pun ikut jalan lain. Satu jalan persisiran Laut Merah, tak ikut jalan shortcut, ikut jalan long cut. Persisiran Laut Merah sampailah ke Yathrib. Ikut jalan ni, Nabi minta bantuan seorang sahabat yang bukan Islam, non-Muslim. Nabi minta bantuan. Dalam hijrah Nabi ini ada pelibatan non-Muslim. Nabi minta bantuan Abdullah bin Quraibah al-Layth. Dulu saya ingat tentang dekat seorang daerah, adik-adik tanya sebab asal nama dia Abdullah, tapi dia orang musyrik, apa kata dia musyrik? Okey. Tak ada soalan, nak tak jawab. Tak tahu kan tadi. Abdullah bin Quraibah pun bawa tadi. Kenapa? Gunakan khidmat Abdullah bin Quraibah sebab jalan ni jalan yang jauh, jarang awal lalu. Hanya orang-orang yang pakar yang tahu. Jadi Abdullah bin Quraibah orang yang pakar, maka Nabi gunakan khidmat Abdullah bin Quraibah sampailah ke kota Yathrib. Sampai kota Yathrib, orang sambut Nabi dan akhirnya Nabi mendirikan negara Islam Madinatul Munawwarah. Senang ni, hijrah dia dah tiba sambut Nabi. Senang ni. Tak, dia tak semudah tu. Nabi bukan terus hijrah saja, tiba-tiba Nabi hijrah orang sambut dah. Nabi dah hantar 2 tahun, nak sebut pada ayat sekalian, 2 tahun sebelum Nabi hijrah, Nabi dah hantar dah pasukan dakwah. Ia 2 tahun sebelum hijrah telah berlaku satu perjanjian dinamakan perjanjian Bai'atul Aqabah yang pertama. Yang ketiga itu sebahagian 13 orang sahabat-sahabat daripada Madinah, Yathrib, berjumpa dengan Nabi 2 tahun sebelum hijrah, mereka memeluk Islam. Jadi
dipimpin oleh seorang sahabat yang awal-awal memeluk Islam, namanya Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini tugasnya pimpin 12 orang sahabat ini bawa sebarkan dakwah Islam di Yathrib dulu. Tahun mereka berdakwah. Lepas tahun mereka kembali semula dalam proses Bai'atul Aqabah yang kedua, perjanjian Aqabah yang kedua. Daripada 12 orang, 13 orang yang memeluk Islam, tahun berikutnya mereka datang menjadi 75 orang. Maknanya dakwah akan berkembang. Dalam Bai'atul Aqabah yang kedua, 75 orang lagi pecahkan kepada 12 kumpulan. Sejak kumpulan itu diketuai oleh seorang rakib, ketua kepada para Aqabah itu Mus'ab bin Umair. Nabi hantar semula pulang ke Yathrib untuk menyebarkan dakwah Islam. Semakin ramai yang memeluk Islam, barulah Nabi hijrah. Sebab itulah orang takut. Barulah orang takut. Nah, bukan hijrah saja itu pun tak mudah. Orang tak kenal aku tak mudah. Baik. So pengajaran dia yang pertama, Nabi ajar kita supaya berperancangan. Saya selalu buat satu analogi. Baik. Nabi SAW ini kekasih Allah, betul? Kau kekasih Allah. Kalau yakinlah. Nabi itu kekasih Allah. Baik. Ketika kita bayangkan ketika rumah Nabi kena kepung tu, agak-agak susah ke? Rasulullah solat aja, Rasulullah katakan, jangan doa ya Allah, aku kena kepung ni ya Allah, hantarlah aku dia ni. Agak-agak susah kalau Allah hilang kalau sebagainya. Susah. Tak susah, tak mustahil bagi Allah pun. Sedangkan Nabi Sulaiman, ketika Nabi Sulaiman arahkan pindahkan istana Balqis dah. Jadi Rafiq kata boleh pindahkan sebelum Nabi Sulaiman bangun. Ada seorang yang alim dalam kerajaan, orang yang alim dalam kerajaan Nabi Sulaiman, bukan Nabi, bukan Nabi Sulaiman, orang yang alim di kalangan Nabi Sulaiman. Dia kata aku boleh pindahkan istana Balqis sebelum mata tuan berkelip. Belum kelip dah pindah lah dengan izin Allah. Itu doa pengikut Nabi Sulaiman. Oh, istana Balqis tu sebesar-besar pindah dapat istana Nabi Sulaiman. Agak-agak lah kalau Rasulullah doa hilang dan langsung itu ada kaya payah nak orang. Tapi kenapa tak jadi begitu? Kenapa tak jadi begitu? Sebab Nabi nak ajar kita perlunya merancang dalam merancang untuk berjaya. Nak berjaya kita ada perancangan. Kalau tak, semua tak merancang. Nak dapat komplek, ya Allah, seperti mana kau kaya dengan Rasulullah, maka berilah aku komplek. Tadinya dah buka Facebook je. Buka Facebook yang lain-lain. Tak boleh doa kepada Allah Ta'ala. Kalau dia telah biar. Kalau tak, umat Muhammad ni dengan kerja dia gantung, bertawakal, tabung usaha. Nah, dia ajar kita usaha tu pula kena ada perancangan. Dah apa komplek? Dia ada perancangan komplek. Kita punya malam ni ada jadual belajar kita malam kimia, esok math, usaha, sejarah. Kena ada jadual kita, ada timbul kita, okey dapat assignment, bila nak buat assignment, ada juga assignment ni nak buat bila assignment tu, ada rancang barulah berjaya, bukan main doa saja. Rancang dalam 14 minit juga, malam sana semua buat ada juga. Baik, yang kedua Nabi ajar kita tentang teamwork. Nak berjaya ni, untuk mencipta satu kejayaan yang besar, pentingnya pada kita ada teamwork. Sebab tu Nabi ajar kita, Sayyidina Ali ada tugas dia, Sayyidina Abu Bakar ada tugas dia, Asma binti Abu Bakar ada tugas dia, Amir bin Fuhairah ada posisi dia, Abdullah bin Uraiqah ada posisi dia, Mus'ab bin Umair ada posisi dia. Itu teamwork, kerja dalam berkumpulan. Kalau kita lihat pasukan bola sepak yang hebat, contoh macam Manchester United, apa itu dia televisi hari sedar lagi sikit mata tak masuk. Ada orang faham sini? Ada pertanyaan pada faham? Ada orang Kelantan? Tak siap yang sedih. Tak apa, Kelantan tak perlu sedih, orang Melaka lagi sedih. Banyak negeri dekat Semenanjung yang tak pernah menang televisi Melaka lah. Ada orang Melaka sini? Jangan. Tolonglah jangan. Nasib baik makmur juga. Mengaku juga kau Melaka. Baik. Pasukan bola sepak yang hebat, masing-masing jenis ada kumpulan. Kenapa Barcelona lagi hebat kepada Real Madrid, sedangkan Real Madrid banyak star? Ya, sebab kalau kita tengok Real Madrid permainannya lebih bergantung pada skill individu.
Ya, banyak pada itu. Kau tak faham ya? Tak faham ya? Kena sekejap lagi kita belajar juga. Tapi pasal orang ada main secara ikut berkumpulan. Kan? Asalnya dengan teres sangat kan sini. Okey, maaf, okey, kita belajar ni. Kalau saya belajar ni, kan mesti ada GA, gold medal, ada GC, gold defense, ada C, center, ada EA, WA, medal kan? Betul? Banyak aku tahu belajar ni. Jadi, pasukan yang berjaya ni, apabila setiap orang memainkan peranan di posisi dia. Kalau semua orang nak jadi striker, dia kan? Kan? Kalau semua nak jadi defense kan, kau payah juga. Kan? Kalau semua orang nak jadi pria, payahlah. Kena juga kawan yang dimati depan macam saya semua tu. Buat maju. Jangan macam jadi di sini. Baik. Maknanya Nabi ajar kita bahawa setiap sahabat Nabi itu Nabi susun ikut posisi dia. Barulah akhirnya hijrah Nabi itu berjaya. Baik. Yang pertama adalah perancangan, yang kedua timbul. Yang ketiga, pengajaran yang ketiga. Nabi ajar kita supaya kita ni berwawasan jauh, berpandangan jauh. Dalam bahasa psikologi dinamakan visualizing success. Oh, asyik hijrah. Baik. Ketika Nabi balik dari cerita tadi, ketika Nabi ikut jalan Laut Merah tu, ingatkan tak kantor je, pokoknya kantor je juga. Ingatkan tak ada musuh yang tahu jalan Nabi ikut jalan jauh, pokoknya ada. Namanya Suraqah bin Malik. Suraqah bin Malik dia tahu Muhammad mesti ikut jalan ni. So Suraqah bin Malik dah standby kat situ. Dia tunggu betul. Dia tengok Muhammad lalu jalan tu, akhirnya dia kejar. Suraqah bin Malik ni pun kejar lah Rasulullah. Dia kejar. Dekat sampai je dengan Rasulullah, dengan izin Allah Ta'ala, unta dia kejar, unta boleh. Suraqah tak puas diri, tak putus hati. Suraqah dia kejar lagi. Kejar, dah dekat dengan Rasulullah. Dengan izin Allah, unta dia boleh lagi. Tak putus hati, bagus Suraqah ni, tak putus hati. Kita kena contohi semangat hijrah ini. Dia kejar pula Rasulullah, kejar kali ketiga, dah dekat Rasulullah, jatuh lagi dengan izin Allah. Kali ketiga ni Rasulullah pun berjumpa dengan Suraqah bin Malik. Rasulullah tanya, wahai Suraqah, apa yang menyebabkan kau ni sungguh-sungguh sangat nak kejar aku ni? Kemudian Suraqah bin Malik kata, wahai Muhammad, dan orang-orang Quraisy telah menjanjikan abuan emas sekian banyak sekiranya dapat angkat kau ni. Jadi aku nak emas tu, jadi aku sungguh-sungguh lah kejar kau ni, aku nak sangat. Kemudian Rasulullah kata, wahai Suraqah, mahu tak kamu sekiranya aku janjikan kepada kamu, kalau kau berhenti kejar aku pada hari ini, aku janji kepada kau, aku akan serahkan kepada kau gelar Maharaja Parsi. Nabi janji kepada Suraqah, Nabi akan serahkan kepada Suraqah gelar Maharaja Parsi. Kalau kita berada di tempat Suraqah, kita ni ada kat tempat Suraqah, bayangkan zaman itu Empire Rom dan Parsi adalah dua empire yang besar. Tiba-tiba Muhammad tengah kena kejar. Muhammad ni pelarian, kena kejar berdua dengan sahabat ni, Abu Bakar, kena kejar. Senjata tak ada, duit tak ada, bekalan makanan tak cukup. Tiba-tiba seorang lelaki nama Muhammad, kita ada kat tempat Suraqah, kan? Seorang lelaki nama Muhammad janjikan bila kita, dia akan kalahkan Raja Parsi. Kalau kita ada kat tempat Suraqah, kita cakap apa? Kita cakap, agak adil. Kau kena kejar ni. Kau kena kejar ni, kau nak kata kalah Raja Parsi lah. Kalau kita berada di tempat Suraqah, tapi Suraqah terima perjanjian Nabi itu, kemudian dia akan Nabi pergi, Nabi pun hijrah. Baik, memang pada zaman Nabi kerajaan Parsi tak jatuh. Kerajaan Parsi tak jatuh pada zaman Sayyidina Abu Bakar. Tetapi Islam berjaya mengalahkan dan meruntuhkan empayar Parsi pada zaman Sayyidina Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Pada zaman Umar bin Khattab, ketika tentera Islam berjaya meruntuhkan empayar Parsi, ketika itulah Khalifah Umar memanggil Suraqah, wahai Suraqah, mari sini. Ini dia gelar Maharaja Parsi yang Rasulullah janjikan pada kau. Akhir. Betul.
Baik, ini yang dikatakan Nabi mengajar para sahabat itu untuk berpandangan jauh. Walaupun ketika itu Nabi jadi pelarian, tapi Nabi ajar para sahabat supaya ada vision. Orang-orang yang hebat dalam sejarah dunia, orang yang hebat ini biasanya orang yang disebut sebagai visualization success. Dia boleh membayangkan kejayaan dia pada masa akan datang. Contohnya Thomas Edison, orang kata Thomas Edison tak kira kalau kita barat dan ambil lah pengajaran. Thomas Edison yang mencipta mentol ni, mengikut riwayat tak sahih, tak tahu lah semakin tak sahih lah. Dia kata Thomas Edison ni sebelum dia cipta mentol, orang semua pakai pelita. Dia duduk bayangkan satu hari nanti tak ada pelita kat dunia, dia dah mencipta satu benda namanya mentol. Orang pun kata kau gila apa? Orang pun tak boleh bayang mentol tu macam mana. Dia buat eksperimen satu kali gagal, dua kali gagal, untuk riwayat tak sahih. Dia cuba 999 kali gagal. Kali ke-1000 berjaya. Dia tak kira berapa lama, kan? Kali ke-1000 berjaya, akhirnya dia cipta mentol. Zaman dulu kata waktu dia cipta mentol tu kau gila kan? Akhirnya dia cipta mentol. Hari ni kita pakai mentol macam-macam kan? Daripada mentol yang Kalimantan panjang lah, mentol dekat handset lah, dan macam-macam. Daripada idea seorang lelaki bernama Thomas Edison yang menggambarkan kejayaan dia, kan? Itu juga bila sebut tentang Henry Ford yang mencipta kereta. Zaman orang yang kuda, dia kata nak cipta satu mesin yang boleh bergerak namanya kereta. Dia nak main kereta lah, dia kata kar. Tahu kar? Kereta lah sebab itu buat putih. Kan ada yang kata I want to create character. Tak lah, kan? Dia kata kar. Orang kata kau gila ke apa? Kan? Zaman tu orang yang berjaya ni orang yang ada visual. Dia boleh visualkan kejayaan dia. Nabi visualkan satu orang yang Islam akan kalahkan pasti. Usain Bolt, kalau Usain Bolt terkenal, Usain Bolt hijrah sikit orang ni. Usain Bolt main bola sepak Real Madrid tu kan? Ni aku tahu. Usain Bolt tu pemegang rekod dunia tu 103 meter. Usain Bolt tu waktu dalam kecil-kecil, dia dah bayangkan ketika dia belajar latih lari kan, tahun kecil-kecil tu, satu hari nanti dia akan jadi champion dunia, dia akan pecah rekod Carlos. Dia bayangkan training Usain Bolt tu, tahu training dia hari-hari dia berlari naik tangga, bukannya berlari keliling padang, tak, dia berlari naik tangga, dia berlari bangunan yang 40 tingkat tu, berlari naik. Tu training dia nak jadi juara dunia. Baru betul nak pecah rekod Usain Bolt. Malah tu okey lagi dia. Kan? Yang 4 tingkat lepas tak tempat ada. Dan ada 40 tingkat, 4 tingkat. Baik. Jadi orang yang menjadi visualization success. Sebab tu ketika Nabi nak jadikan itu kerajaan Parsi, kerajaan Empire Rome pula, Nabi sebut akan lahir sebaik-baik pemimpin yang akan memimpin sebaik-baik tentera, yang mana pemimpin dan tentera itu akan menakluk kota Konstantinopel, satu kota kubu kuat kerajaan Rom. Maka ianya berlaku pada zaman Khulafaur Rasyidin, para sahabat antara tentera gagal, berjaya tewaskan Parsi tapi tak berjaya kalahkan Empire Rome. Dan semua nak berebut gelaran sebaik-baik pemimpin yang memimpin sebaik-baik tentera. Zaman Nabi tak berlaku. Zaman Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali tak berlaku.
zaman kerajaan Islam Bani Umayyah di Damsyik tak berlaku. Ianya berlaku 600 tahun kemudian di kerajaan Islam Bani Umayyah di Andalus, apabila lahirnya seorang pemimpin yang Rasulullah janjikan, namanya Sultan Muhammad Al-Fatih, yang akhirnya Sultan Muhammad Al-Fatih ini berjaya menakluk kota kubu kuat kerajaan Rom ketika itu, kota Konstantinopel, yang kemudian ditukar menjadi kota Istanbul. Jadi kalau Istanbul lah itu Turki. Ada kisah kenapa Istanbul jadi Istanbul, ada kisah adalah. Baik. Kenapa Nabi ajar kita umat ni supaya nampak kejayaan besar? Kalahkan Parsi, kalahkan Rom, barulah ada vision. Barulah kita bergerak ke arah vision kita. So, bila kita nak hijrah, kita kena ada vision. Vision kita itu mestilah besar. Janganlah sekadar vision aku nak track, dapat track, jadi isyarat di mindset. Aku ni nak belajar semua ni supaya satu hari ni aku akan kembali ke mindset, menjadi pengarah mindset, pengarah yang mengarah. Dekat mindset. Barulah dekat tak besar, berarti nak cancel ini kan. Barulah besar, barulah hijrah itu bermakna. Nah, kalau sekarang aku nak berhenti merokok esok, tak cukup power lagi. Cuba bayangkan sesuatu yang besar. Satu hari nanti aku akan jadi presiden anti perokok sedunia. Bukan sekadar bagi rokok, presiden anti perokok sedunia. Oh betul. Jangan pak supaya jangan untuk dia rokok. Salah. Nah, baik. Jadi kita kena bila nak hijrah kita kena satu tujuan yang besar. Cita-cita yang tinggi. Kalau hari ini kita berjaya solat subuh berjamaah, esok kita nak buat 40 hari, kita nak 5 kali solat subuh berjamaah. Kalau semalam kita berjaya jadi seorang yang pelajar yang semalam kita pelajar yang malas, hari ini kita jadi rajin, esok jadi lebih rajin. Kalau dulu semalam kita berjaya apa lagi? Kalau dulu semalam dalam Facebook kita post yang tak apa-apa. Dalam Facebook kan biasa post yang tak apa-apa, hijrahlah sikit. Biasa kadang-kadang sekolah anak-anak boleh menyebut dalam Facebook kan, kadang-kadang cover pun post gambar je. Buatlah gaya biomi, inilah. Kalau perempuan mesti gambar ni. Lepas tu buat mata pula. Agak-agak lah, hijrahlah sikit. Lepas tu yang menarik tu, bila yang post gambar nak anak-anak punya cantik-cantik tu kan, tengok tak komen tu cantik, tengok kan. Yang lelaki ni pula komen tu tak menahan. Subhanallah, cantik je. Oh, agak-agak lah komen pun. Oh, kalau mungkin komen tu subhanallah. Kalau orang post gambar tu pengesaran Allah adalah gambar apa tsunami pun tak subhanallah tak. Kalau tengah scroll news tu tengok ni gambar-gambar kan. Oh, itu dia. Hijrah. Kalau dulu kita berjaya bimbing isteri kita, kalau dah kahwin dah, jadi isteri kita jadi seorang isteri yang solehah, maka kita kena ada jiwa lagi, kita nak bimbing jadi 2 orang isteri yang solehah. Hijrah. Kalau cepat je Pak, saya nak test. Baik, tiga visualisasi sukses. Yang keempat, kan? Hijrah Nabi ajar kepada kita kena lebih hijrah ni kita kena pelihara 2 jenis hubungan. Yang pertama haqqun minallah, yang pertama haqqun minallah, yang kedua haqqun minannas. Nabi hijrah sampai ke Yatrib. Perkara yang pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam buat adalah mendirikan sebuah masjid di Quba. Bukan masjid Nabi, masjid Nabi kemudian masjid Quba. Masjid Quba ni masjid yang pertama Nabi dirikan. Quba tu sebelum masjid Haram Madinah. Kalau ada pergi umrah ke haji, biasanya dia akan bawa ke masjid Quba, masjid pertama yang didirikan oleh Nabi. Kan? Kenapa Nabi dirikan masjid? Sebab masjid adalah tempat di mana manusia sujud kepada Allah Taala. Kalau kat orang Arab di mana surau pun masjid kita kat Malaysia masjid surau kan. Surau, solat. Kalau kat tanah Arab kecil pun main masjid. Sebab masjid tu maksudnya tempat sujud. Kan? Jadi ke masjid lah, kecil pun ke masjid. Baik, itu masjid yang pertama. Kenapa? Kerana masjid adalah lambang pengabdian manusia kepada Allah, di mana yang Allah Taala sebut dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa ya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadamu. Maknanya yang pertama adalah haqqun minallah. Yang kedua haqqun minannas. Tugas yang kedua Nabi buat adalah
mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansar, menjaga hubungan sesama manusia. Nabi ajar kita bahawa hijrah ni jaga hubungan dengan Allah. Yang kedua, jaga hubungan kita sesama manusia. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Anfal, wa allama baina qulubihim, dan dialah yang menyatu padukan hati orang-orang beriman di kalangan Muhajirin dan Ansar. Law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim. Kalau engkau belanjakan seluruh harta di dunia ini, sudah pasti kamu tidak akan dapat menyatukan hati-hati mereka. Kita ni nak satukan hati, nak satukan kekeluargaan kita, nak satukan hubungan yang merekam di antara kita dengan sahabat kita. Kalau kita belanjakan seluruh harta kat dunia ni pun tak dapat satukan, melainkan Allah Ta'ala yang menyatukan. Kan maknanya kita bina hubungan kita dengan Allah dan bina hubungan kita sesama manusia. Walakin Allah adalah bainahu, Allah Ta'ala yang menyatukan hati-hati mereka. Innahu azizun hakim, Allah Ta'ala yang maha kuasa lagi maha bijaksana. Baik, makna di sini bila kita hijrah, jangan lupa walaupun kita hijrah, kita dah juga kita jaga hubungan kita dengan Allah, jaga hubungan kita dengan manusia. Kita hijrah, tetapi kadang-kadang hijrah kita lupa untuk menjaga hubungan kita sama manusia. Kan? Kita dah hijrah daripada kita merokok kepada tak merokok, bagus, itu bagus. Tetapi dah hijrah tu pula kita tak jaga pula hubungan sama manusia. Kawan kita yang tak kisah rokok, yang tak pergi kisah rokok tu pula kita sisihkan dia. Jangan kita sisihkan dia, kita hina pula dia. Kau hina. Aku tak jadi mulia kerana itu tak masuk rokok. Janganlah gitu dah. Dan walaupun kita sedang hijrah, perlahan-lahan kita bimbing sahabat kita untuk berhijrah sama-sama. Jangan pula kita sibuk pula berhijrah diri kita, tetapi dalam masa sama kita meninggalkan ataupun merosakkan pula hubungan kita sesama manusia. Baik, yang terakhir yang kelima, tadi Nabi sebut tak ada lagi hijrah pada lepas selepas pembukaan Kota Mekah. Dan sesungguhnya niat hijrah yang tinggal itu adalah jihad dan niat. Jihad dan niat. Baik, bab niat yang disebut pada saudara-saudara sekalian. Kalau kita hijrah, yang kelima, yang paling penting sekali adalah ikhlas. Yang paling penting ikhlas. Kita nak hijrah daripada seorang yang pemalas jadi rajin, daripada seorang yang tidak menjaga ibadah pada lebih menjaga ibadah, daripada seorang yang kurang soleh jadi yang soleh, yang kurang solehah jadi lebih solehah, yang tidak sempurna menutup aurat kepada sempurna menutup aurat, daripada tak berrukuk daripada berrukuk kepada tak berrukuk, daripada berjudi kepada tak berjudi, daripada kita jadi orang yang suka syirik. Jangan fikir maksiat ni, jangan fikir maksiat zina, arak dan sebagainya. Kadang-kadang kita lupa kita buat maksiat kepada Allah Ta'ala dalam perkara syirik. Apa kata perkara syirik? Kadang-kadang mensyirikkan Allah Ta'ala. Dan kita solat bagai, puasa bagai, tapi kita mensyirikkan Allah Ta'ala. Solat, tapi bila bab nak exam, lupa untuk ngomong. Tok, minta solat sport tu agak-agak lah. Kan? Kalau Tok Bomoh tu pandai dari solat sport, solat sport dia tak jadi Tok Bomoh lah. Dia pun dah dapat komplek kan. Aku dapat solat aku lah. Agak-agak lah. Kadang-kadang kita terlampau percayakan saya lain. Solat bagai sujud pada Allah, tapi bila minta perlindungan, pada tangkal. Percaya pada tangkal pula dah. Seolah-olah tangkal suatu kuasa untuk melindungi kita kan. Pakailah tangkal untuk jadi kebal lah, tangkal untuk jadi handsome lah, pakai susuk untuk kita tak payah. Tak payah nak pakai susuk bagi handsome ke, bagi cantik ke, macam Elopa ke, macam Rosa ibarat dia. Kalau nak belajar, kita nak ajar. Kalau nak ajar, belajar lah. Kita gunakan ayat-ayat Quran untuk menaikkan segi wajah. Wajah aku segi ya? Ada rahsia ni. Nak belajar segi. Walaupun kita hijrah, yang penting hijrah kita adalah niat. Jadi dalam bab hijrah ni Nabi sebut dalam sebuah hadis yang panjang, yang ada dalam hadis yang pertama dalam matan Arba'in Imam Nawawi. Nabi sebut innama a'malu binniyat, setiap amalan itu bermula dengan niat. Wa innama likulli imrin ma nawa, setiap kamu mendapat ganjaran apa yang kamu niatkan. Bahkan hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yunkihuha wa hijratuhu ma hajara ilaih. Bahkan hijratuhu lidan
ila Allah wa rasul. Kita kembali. Mula-mula wa kana hijratuhu ila Allah wa rasul, hijratuhu ila Allah wa rasul, wa man kana hijratuhu lid dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha wa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Siapa yang berhijrah kerana Allah dan Rasul, dia akan beroleh redha Allah dan Rasul. Barang siapa yang berhijrah kerana wanita, kerana dunia, nakkan kesenangan dunia, ataupun hijrah kerana wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya kerana apa yang diniatkan. Kan? Maknanya zaman Nabi dah ada sahabat yang berhijrah kerana bukan ikhlas kerana nak ikut Nabi, bukan ikhlas kerana perintah Allah, hijrah kerana mencintai seorang wanita yang cantik namanya Ummu Qais. Kan? Dia hijrah itu bukan sebab ikhlas, sebab dia tertarik hati pada seorang wanita. Ummu Qais dia ikut Nabi hijrah, dia pun nak tarik perhatian wanita tersebut, dia pun hijrah sama. Sama juga kalau kita dalam konteks tadi, dan kadang-kadang hijrah kita itu tidak ditantangkan kepada Allah Ta'ala. Daripada kita merokok kepada kita tak merokok. Merokok punya pun baguslah sahabat aku ni. Semalam merokok, hari ini tak merokok. Kenapa? Rokok-rokoknya tidak tercipta. Kan? PM Facebook, awak-awak boleh saya couple. Boleh syaratnya awak kena berhenti serokok. Sekarang juga saya berhenti. Berhenti lah. Kerana minatlah pada seorang lelaki. Boleh bukan perempuan, lelaki nak bawa perempuan minat lelaki. Maklumlah lelaki disebut kursi apa ICC. ICC dari sisi maklumlah lelaki itu kerana credibility. Bila bagi tasbirah tu juga macam Syekh Azhar. Saya sangat dengan ICC. ICC sangat. Jadi bila fungsi ICC itu kan tutup aurat, tutup aurat. Semata-mata nak menjaga menarik perhatian fungsi ICC tersebut. Kan? Bayar. Kalau bayar tak cancel lah. Ada kawan yang tidak bayar. Baik. Kalau kita hijrah kerana orang lain, maka hijrah kita itu tidak akan kalah. Dan kalau kita hijrah kerana wanita itu kita hijrah kita berhenti serokok. Kan? Sebab kita minat pada seorang wanita. Sebab siapa pun hijrah, kita sebut tu. Perempuan yang minat tu. Yang kau sebut semalam. Kita cakap ada. Oh, agak banyak masa kau minat. Tak apalah, azam minat. Dia azam ni, dia berubah berhijrah daripada tak solat jadi solat. Contoh dah kerana wanita cikguan. Dan ingatlah kalau kita hijrah kepada manusia kerana manusia hijrah itu dekat. Dia hijrah kerana wanita cikguan. Sekali wanita cikguan dia tak payah. Dia pun akan kecewa. Dia pun akan berhijrah. Anak-anak berhijrah dan apa. Kalau dulu tutup aurat kerana azab, kerana azab. Nanti juga azab sudah peminat wanita cikguan. Dia pun kecewa. Oh, dia tak jadi kalau yang wanita cikguan. Kalau yang azab terus tak lagi tutup aurat. Itu sebab apa? Sebab apabila kita hijrah, kita sandarkan kepada Allah Ta'ala, ketahuilah Allah Ta'ala itu kekal selama-lamanya. Tapi kalau kita hijrah kerana kita sandarkan kepada dunia ataupun kita sandarkan kepada manusia, ketahuilah manusia dan dunia itu tidak kekal. Maka itu penting untuk kita memelihara hati kita supaya keras. Kerana dalam surah Sad ayat 82-83, syaitan pernah bersumpah di hadapan Allah. Syaitan sumpah di hadapan Allah, iblis. Dia bersumpah, Allah bi'izzatik, ya Allah, demi keagungan kau ya Allah, sumpah. La'uqwiyannahum ajma'in, aku akan sesatkan anak Adam keseluruhannya. Iblis bersumpah kepada Allah, aku akan sesatkan anak Adam keseluruhannya. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hamba engkau yang ikhlas. Iblis kata aku boleh sesatkan semua manusia kecuali seorang yang boleh sesatkan. Hamba-hamba kau yang berhijrah, yang berubah, yang beribadah, yang beramal, yang menuntut ilmu, ikhlas. Minhumul mukhlasin, di kalangan hamba-hamba yang ikhlas. Kalau nak elakkan diri kita daripada tergelincir dengan godaan syaitan, maka pastikanlah hati kita, berhijrah kita, yang kita semata-mata kerana Allah. Baik, jadi berdasarkan proses hijrah Nabi, ini cerita tentang hijrah saja. Kita tentang hijrah Nabi, ma'al hijrah, yang dikatakan ma'al hijrah, jiwa kita ini, hati kita ini bersama-sama dengan roh hijrah. Walaupun kita tak berhijrah dengan Nabi daripada Mekah ke Yathriब,
Tetapi dikatakan Mu'ad hijrah adalah kebersamaan jiwa kita, hati kita dengan semangat hijrah tersebut. Apa semangatnya? Itu tadi pengajaran yang kita ambil, iaitu kita berhijrah daripada menjadi seorang yang tidak baik kepada yang baik, daripada seorang yang baik jadi lebih baik dan lebih baik. Dan hijrah kita pengajaran kita dapat terbarami seperti yang disebut tadi. Dan hijrah Nabi mengajar kita tentang arti merancang, merancang untuk mencapai kejayaan. Hijrah Nabi mengajar kita tentang arti timbul pembinaan kumpulan dalam mencapai matlamat yang besar. Hijrah Nabi mengajar kita supaya ada wawasan, jujur dari sukses. Kita mesti ada satu pandangan yang jauh ke hadapan dan untuk mencipta kejayaan yang lebih besar. Hijrah Nabi mengajar kita supaya kita menjaga hubungan hak dengan Allah dan menjaga hubungan sesama manusia, hak dengan nas. Hijrah Nabi juga mengajar kita supaya kita sentiasa mengikhlaskan niat kita dan untuk beribadah, berhijrah semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Aku qawli hadza astaghfirullah alazim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jihad tadi yang saya sebut elemen. Yang pertama elemen bersusah payah, yang kita sebut
jihad yang macam mana sesuai di Malaysia. Okay. Selain daripada jihad kita memerangi kejahilan masyarakat, ada juga jihad yang lain, jihad ekonomi, ada jihad yang lain, jihad siasat, jihad politik pun ada. Jihad politik macam mana? Sekiranya ada pemerintahan yang tak bagus, maka kita berjihad untuk berubah kepada pemerintahan yang lebih bagus. Tapi kenalah ikut situasi semasa. Di Palestin, cerita di Palestin, jihad peperangan kerana apa? Kerana parti Hamas, Harakatul Muqawamat Islamiyah di Palestin, dia masuk pilihan raya tak? Tak. Dia masuk pilihan raya dan Hamas menang kursi pilihan raya. Sepatutnya dibentuk kerajaan yang sah dari sudut undang-undang demokrasi. Tapi sebab Israel dia tak suka pada Hamas, dia tumbangkan, dia tak iktiraf kerajaan Hamas, dia tumbangkan. Pakai kaedah politik pun pilihan raya pun tak boleh jalan, rundingan pun tak jalan. Yang dibuat oleh Israel adalah bunuh orang-orang Palestin. Bunuh dan bunuh. So apa yang tinggal ruang untuk orang-orang Palestin? Apa yang tak senjata jihad. Di Malaysia ada tak keperluan ke arah itu? Ada keperluan ke arah itu sebab kita ada ruang-ruang yang lain. Ada ruang-ruang lain pendidikan, kita ada ruang untuk mengubah sistem pendidikan kita kepada yang kurang baik mungkin kepada lebih baik. Dari sudut politik, kalaulah kita rasa sistem politik kita pemerintahan tak cukup baik, kita ada sasaran yang bagus, yang baik untuk tukar proses pemerintahan seperti yang lebih baik. Dari sudut ekonomi, kalau kita rasa ekonomi umat Islam tak cukup baik, maka kita kena ada usaha yang berfokusan, yang bersungguh-sungguh untuk mengubah nasib ekonomi umat Islam daripada kurang baik kepada lebih baik. So, bahas tentang jihad ini terlampau ada banyak jenis dan kesesuaian jihad yang manakah jihad manakah sesuai, dia bergantung pada situasi semasa. Bergantung pada waktu. Macam kita ni bergantung pada waktu kita, situasi kita. Wallah. Ada soalan lain? Ya. Ya, baik. Okay, tentang Islam pun ketika Sultan Muhammad Al-Fatih menakluk kota Konstantinopel, dia tukar nama kota Konstantinopel itu kepada Istanbul. Bul itu dalam bahasa Turki namanya kota Islam. Tetapi pada zaman kejatuhan khilafah Turki Utsmaniyah, zaman kemodenan Turki, Mustafa Kemal Atatürk yang memerintah, yang menjatuhkan khilafah Islam, dia akan Turki menjadi negara sekuler. So banyak kali tukar perempuan Turki tak digunakan berhijab di premis kerajaan, kemudian azan tak digunakan dalam bahasa Arab, kemudian kalender Islam dimasukkan, undang-undang keluarga Islam dimasukkan, nama kota Islam pun ditukar kepada Istanbul. Ini kena tanya sama Kamal, biar banyak kita tahu. Hanya kepada lagu tak tahu kan dia tukar. Baik. Lain. Kamu pandang dia. Puasa. Tapi lain tak ada. Buat macam buat yang dulu. Baik. Kita lepas nanti kurang pulang daripada perang Badar. Nanti kurang pulang daripada perang Badar. Perang Badar ketika ni para sahabat ni dah berperang, dah luka ni. Dari dia bagai tiba-tiba Rasulullah kata, kita baru pulang daripada satu jihad yang kecil dan kita akan berhadapan dengan satu jihad insya-Allah dan dulu keparah kecil lagi. Dan taubat itu bergerak kecil lagi. Dan Nabi katakan hijrah Allah dan puja ada dalam jihad tentang hawa nafsu. Di sini berlaku salah tafsir. Ada orang salah tafsir itu kata tak payahlah jihad berperang tentang musuh Islam. Ada yang tak nak ikut pergi berperang, ada yang tak nak berjuang tegakkan Islam, dan jihad yang paling besar tentang nafsu. Salah faham. Dan Nabi buat dalam bentuk kiasan. Dalam bentuk kias. Maksud kias ini maknanya jihad yang dikatakan jihad tentang hawa nafsu itu lebih besar bukan disebabkan
bukan disebabkan saiz dia. Faham tak? Disebabkan tempoh masa. Maknanya ini jihad perang yang para sahabat dalam berbagai ni, jihad tu sekali tu je. Jihad perang habis, settle. Kalau ada perang ni, pergi perang ni. Jadi Nabi kata itu bukan jihad yang besar. Yang dikatakan besar jihad nafsu. Kerana apa? Jihad menentang nafsu ni jihad yang sentiasa. Hari-hari, setiap saat, setiap waktu kita kena berjihad menentang nafsu. Itu yang dikatakan jihad yang lebih besar menentang nafsu. Kerana apa? Bukan kerana nilai jihad itu tidak, tapi disebut tempoh masa yang kita menentang nafsu lebih lama, berterusan berbanding kalau kita jihad kurang. Itu dikatakan jihad kurang. Maknanya menentang nafsu itu satu jihad yang berterusan. Sampai kita nak mati pun, saat nak mati pun, kita masih berperang dengan nafsu kita yang sentiasa untuk mengingkari perintah Allah SWT. Baik. Baik, apakah amal-amal terbaik untuk jalankan dalam Muharram supaya kita setiap amal sepanjang tahun? Baik, saya nak sebut pada anda sekalian tentang amalan-amalan dalam bulan Muharram. Dan ada amalan-amalan yang saya saja sejarah. Kalau kita nak beramal dalam bulan Muharram ni, ambil amalan-amalan yang sahih, yang sahih, yang ada sanad terus daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini kalau sebut ni ada kontroversi sikit lah. Tadi saya kena sebut sikit lah. Saya kena sebut sikit tentang kontroversi tentang contohnya doa awal tahun, doa akhir tahun. Kan? Kami sebutkan doa awal tahun, doa akhir tahun. Doa itu pun tentukannya datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada dalam riwayat doa awal tahun, doa akhir tahun. So tetap berbalik, tak bukan. So dalam keadaan ini ada yang mengambil sikap melampau. Ada orang yang mengambil sikap melampau, dia kata tak boleh langsung. Tidak. Tak boleh tidak. Sebab doa itu nanti berbeza. Baik. Ada pula yang mempertahankan kena buat doa awal tahun, doa tak buat salah, pun melampau juga. Baik. Sebab doa ni kalau kita lihat ada ulama yang tengah-tengah dia kata harus dengan doa saja. Jangan dikatakan masa awal tahun ke akhir tahun kan doa. Kan? Jangan terikat nanti masa. Bila-bila doa ni bila-bila masih tahu. Tetapi doa dengan doa awal tahun akhir tahun, doa tu tak ada dalam hadis Nabi. Boleh tak pakai doa? Kalau kandungan kita tengok, kalau kandungan doa tu tak salah, bacalah jadi salah. Kan? Tapi orang kata, doa ni kita tak ajar. Kita tak. Yang kau doa, ya Allah pergilah aku boleh. Nabi ajar. Tak ajar kan? Salah doa tu. Tak salah. Tak salah. Ya Allah, tadi wajah ya Allah, tadi wajah ya Allah. Pastikanlah dia klaim dengan zin ya Allah. Okey kan? Tadi tu kan yang tadi wajah. Salah doa lah. Jadi sebenarnya doa awal dan itu adalah ulama-ulama yang pelakaran ayat itu. Kenapa? Untuk ada niat yang baik supaya awal tahun dan akhir tahun itu diisi dengan kemanfaat. Nak doa. Tak ada doa pun tak apa. Nak pakai doa yang dicadangkan pun tak apa. Nak pakai doa sendiri pun tak apa. Jangan ambil sikap yang kata dulu-duluan begitu semua. Kalau bakti kena ambil ambil riwayat yang sahih. Apakah cara yang besar yang berlaku dalam bulan Muharram juga bulan Muharram dikatakan antara bulan-bulan terbaik dalam Islam? Baik. Satu kali kita kena ingat hanya tidak ada satu hadis itu saya dengar, tak ada satu bulan yang boleh mendatangkan manfaat, tak ada bulan yang boleh mendatangkan mudarat dalam Islam saja. Maknanya kita jangan letakkan dalam diri kita satu antifat kepercayaan. Ada bulan-bulan yang boleh mendatangkan manfaat kepada kita, ada bulan-bulan yang mendatangkan kecelakaan kepada kita. Itu sikap orang-orang jahiliyah. Zaman jahiliyah, orang jahiliyah tak percaya ada bulan-bulan yang sial, ada hari-hari yang sial, ada hari-hari yang bertuah. Kalau ini bertentangan dengan etikat orang Islam. Baik, tentang peristiwa-peristiwa yang berlaku dalam Muharram dia banyak. Peristiwa yang berlaku dalam bulan Muharram dia banyak. Cuma yang nak disebutkan dalam bulan Muharram ini, saya rasa baiklah kalau adik-adik buat bacaan yang lebih lanjut tentang peristiwa-peristiwa besar yang berlaku pada bulan Muharram. Bulan Muharram dan juga setiap bulan dalam Islam ada peristiwa-peristiwa yang berlaku. Cuma yang paling pasti saya cakap, kadang-kadang kita terpengaruh dengan perkara-perkara yang tidak ada sanad di dalam Islam. Kadang-kadang kita terpengaruh dengan kisah-kisah Israeliat. Kisah-kisah Israeliat adalah kisah-kisah
kisah yang tiada dalam Islam, tapi diada-adakan. Contoh, saya beri contoh. Ada yang kata kalau puasa pada 1 Muharram dia akan 2 tahun, ini tak ada riwayat tu. Contohnya macam nisfu Sya'ban, dikatakan nisfu Sya'ban, amalan kita diangkat, ini pun tak ada salahnya. Yang ada Nabi sebut amalan manusia ini diangkat pada setiap hari Isnin dan Khamis. Para malaikat angkat naik Isnin dan Khamis, dan Rasulullah banyak beramal pada bulan Sya'ban. Para sahabat kata bulan Sya'ban Rasulullah banyak beramal kerana Nabi kata pada bulan Sya'ban diangkat segala buku-buku amalan kita, dan aku nak ketika buku amalan aku diangkat ketika aku nak beribadah. Tapi Nabi tak spesifik pun 15 Sya'ban, 10 Sya'ban. So dalam perkara ini Nabi bincang banyak orang. Bincang ni kadang-kadang dia jadi tahu silap, kekeliruan di kalangan masyarakat kita. So orang kata, bagi tak buat doa awal tahun, akhir tahun, nisfu Sya'ban, salah ke tak? Baik, salah ataupun tidak itu bergantung pada 2 perkara. Yang pertama, kita punya iktikad kita. Kalau kita buat tu, kalau kita iktikad kita buat tu kerana benda tu wajib. Contoh tadi kan, doa awal tahun, akhir tahun, kita kata ini wajib kita kena buat, itu salah. Sebab tidak ada dalil yang mewajibkan. Kan? Yang kedua, dari perbuatan kita. Kalau perbuatan kita tu pula kita melampau-lampau benda yang tidak ada, kita ada-adakan. Kita jadi macam orang Syiah lah. Orang Syiah ni ada sambutan dia. Sambutan ketika hari Ashura dia, dia ada sambutan peristiwa Karbala, dia tahap badan, ada tahap macam-macam lah kemudian kita buat. So kalau kita buat sesuatu yang lurus kepada perkara-perkara yang berjalan tidak ada dalam Islam, maka itu menjadi kesalahan. Tapi kalau etikat kita salah, maknanya nak baca doa awal tahun, cuma kita taklah yakin etikat bahawa itu wajib kan. Kalau tak ada yang mewajibkan, nak baca wajib salah. Kalau kita buat dengan cara yang betul, jadi salah. Janganlah buat dengan cara yang salah kan. Dan doa buat, dalam doa tak kubu-kubu kan, kubu boleh salah lah. Baik kenapa kalau pada dia baca ayat-ayat hantu tadi, pada baca ayat hantu lagi, aku tak tahu. Kenapa kalau pada dia baca ayat-ayat hantu tadi? Okey, jawapannya hanyalah pada dia sebut. Maaf saya tak tahu. Yalah, mungkin lah kadang-kadang saya tak tahu kalau pada belajar lagi tak ada nak ilmu lah. Pada baca ayat dan tengok lagu tu. Kalau ada tu Allah Ta'ala. Saya tak boleh jawab kerana saya tak tahu. Kalau lagi pun kita pakai pada itu Allah Ta'ala. Cuma yang pasti yang pasti yang kita boleh pasti tentang umur-umur ni. Kadang-kadang kita buat dengan setinggal umur kan, tiba-tiba baik, dia adalah umur ni, nanti pun takut kamu umur ni. Kadang-kadang kita kena ingat, kadang-kadang setengah daripada umur ni dia pun ada jin. So jin dia dengan jin yang masuk dalam badan tu, dia buat agreement, right? Bawa nanti KFC tu ada keluar. Ataupun kadang-kadang berlaku pula orang ni rezeki pada waktu tak diikhlaskan, di sini pada waktu orang tu berubat bisa dia pun arahkan diri keluar. Pada itu saya tak tahu lah, mungkin pada itu ada perjanjian dengan okey, kau keluar kan, dapat RM10 contoh kan, tak tahu apa lah, saya tak tahu apa lah kan. Kalau saya tak tahu, saya tak tahu kan. Cuma yang paling penting kita tahu kan, sebarang bentuk hubungan kita dengan jin kan, seeloknya kita elakkan. Sebab sebarang bentuk hubungan kita dengan jin atau syaitan ini tidak lain tidak bukan adalah akan membawa kita kepada mensyirikkan Allah Ta'ala. Sebab itulah Allah Ta'ala turunkan surah An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil nas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Kalau apa-apa ilmu ini kena betul, sampai ke tahap perkawanan jin itu elakkanlah. Tak perlulah kita kawan dengan manusia itu dah terlalu ramai untuk berkawan. Maaf, kalau nak jawab nak bantu ini sebab di luar kita kawan. Wallahu a'lam.